sikit makannya. Tidurnya pun sikit tidurnya. Tapi Masya Allah, rumah-rumah dia sikit-sikit makan, sikit-sikit makan, sikit-sikit makan. Tidur pula, bukan sikit tidur, sikit-sikit tidur, sikit-sikit tidur. Tu Allahu Akbar. Tu umat Nabi Muhammad SAW. Tapi wa imam macam mana pun tuan muslimin muslimat, walaupun 26 hari dah berlalu, Allah tak kira tu. Kalau Allah nak bagi dekat kita tuan malam ni, Allah boleh bagi. Tidak semestinya tu. Kita menunggu dia tu. Kita kena cari malam Lailatul Qadar ni. Kita kena cari. Tak boleh nak tunggu kita sampai ni bila dah. Cari itu macam mana? Cari kita duduk dalam surau-surau, duduk di rumah, baca Quran ke, duduk bertasbih ke. Jangan duduk baring tu tengok apa, tengok balik tu dah tak kira lebur. Itu bukan tegur. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, Allah program kita, Allah shortlisted nama kita jadi ahli Lailatul Qadar. Sebab apa? Kita telah pun mendiri solat malam. Tu tarawih. Tu sebabnya dalam bulan Ramadan ini saja yang ada witir berjamaah tuan Allah. Lepas tu malam kita qiyam pula tengah malam. Bangun pukul 3 pagi. Saya cukup yakin dah tuan sepanjang 10 malam ni. Tuan memang nampak kantau semua. Ada tak tidur. Tapi tak kuat tuan. Siang kita boleh balut. Jadi tuan muslimin muslimat, malam ni sekali lagi kita jaga asal. Kita tu gelap sikit, lolam sikit, kita orang tulis kan. Kita pun start pukul 3 sampai 10. Dan Lailatul Qadar ni akan tamat bila? Waktu fajar. Fajar tak mana dia. Jadi jangan biarkan dia berlalu. Bila berlalu besok, jangan kita menyesal. Inilah peluang yang Allah bagi kita hidup ni. Hidup sehat, bugar. Masa ni takut-takut tahun depan kita dah tak nak. Kita tak ada Ramadan pasti datang juga. Ramadan ni. Sebab apa? Ramadan ni adalah masa yang Allah tentukan. 3 perkara yang kita tak boleh nak elak. Satu masa dia apa? Wal asr, demi masa kata Allah. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Pasal apa kerugian? Datangnya masa yang namanya Ramadan, kita tak ambil apa. Kata Nabi Muhammad SAW, ada di antara golongan umat-umat itu, bila habis saja Ramadan tak dapat apa. Dapat lapar dan tak keluar. Sebab apa? Dia puasa boleh, solat 5 waktu tak sembahyang. Puasa boleh, aurat tak betul. Okey, itu lah kosong dan doa. Itu satu. Yang keduanya usia. Usia tu bila datang tuan-tuan muslimin muslimat, belum lagi pernah dalam sejarah dunia orang berdoa kepada Allah, ya Allah tunggu bagi I 70 cukup tak? Bagi I 20 tahun dah. 20 kan kita tu agak kuat. 20 tahun tuan-tuan. Buat itu aja lah. Tapi sebab apa Nabi kita dalam usia itu ada peringatan, falsafah peringatan. Ketika kita umur 20 tahun, muda belia, kita sikap rambut cantik, Allah handsome juga aku ni. Tiba-tiba kita tengok sambil pula, sikap rambut tak ada. Laju dah 60 tahun. Jadi di situ ada peringatan, aku ni dah, aku ni cukup keamanan ni, dah dekatkan nak jumpa Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu peringatan. Yang ketiganya maut. Maut ni bila datang saja, allazi khalaqal maut, ditakdirkan maut ini datang kepada kita, tak ada orang boleh elak. Siapa ada silat gayung ke silat kulit ke, nak elak maut datang memang tak boleh. Taubat dulu tak boleh. Sebab apa? Selagi ada makhluk yang hidup dalam dunia Allah ini, alam Allah ini, dia pasti akan mati. Maut tu akan datang kepada dia untuk merayu dia. Sebab apa? Sebab apa juga yang dalam alam Allah ini yang Allah cipta yang namanya makhluk, yang kita boleh sebut semuanya makhluk. Sebut kan? Ifai lah. Lampu semua makhluk tu. Mana ada lampu ni kan kain lampu. Memang kain lampu. Dia punya mineral, sos dia. Dia punya logam-logam. Datang dari hasil bumi. Allah yang jadikan. Tu. Tak kira kereta kita tu makhluk. Besok pagi naik kereta cakap dia. Dengan nak jual lah kereta ni. Besok pagi tak boleh start lah kereta. Jadi maut. Jadi tuan-tuan muslimin, maut ni bila kita hidup dalam dunia ni, matilah dia. Akan matilah. Setiap yang hidup, kullu nafsin za'iqatul maut, pasti akan mati. Bertemu Allah.
Sebab apa? Kita hidup dalam dunia ini untuk sementara sahaja. Dunia mas'atul akhirah. Dunia untuk bercucuk tanam untuk hari akhirat. Bila maut ni tak ada, bila kita besok berhimpun di padang mahsyar, maut ini akan duduk in between of heaven and hell. Kata orang ngomong saya. Syurga dan neraka. Maut ni duduk di tengah. Kita boleh rujuk dalam kitab Al-Baru Masjid jilid ke-21 karangan Syekh Idris Al-Maghawi. Dia mengisahkan maut nanti akan dimautkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maut ni Allah akan jadikan dia sebagai satu binatang, maka maut ini akan menyembelih maut, maka mautlah maut itu. Faham tak? Maut saya kita beri confuse. Maka sudah tidak ada maut dah ketika itu. Maut dah dimautkan. Maka yang seronok siapa? Ahli syurga. Abada hidup dia. Kekal abadi. Sampai bila Ustaz? Sampai bila-bila? Bila-bila tu bila? Sampai bila-bila? Yang tak seronoknya Tuhan duduk dalam api neraka. Sebab sudah tidak ada maut, maka dia kena azab api neraka tu. Dia lunyai, dia hancur, dia lebur. Allah jadikan balik seketul. Jadi balik sampailah Allah kata stop. Tu kuasa banyak maut. Jadi sebab apa ada maut di dunia ni? Sebab Allah nak bagi peringatan kepada kita bahawa hidup di dunia ni tak kekal. Kita akan kembali ke dalam fasa dan akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita berada dalam alam barzakh, ada lagi persoalannya. Kalau kita lihat tuan-tuan muslimin muslimat, Allah mencipta manusia di berbagai-bagai level, kepandaiannya, kemahirannya, macam-macam, intellectual, macam-macam. Ada orang yang jadi apa? Jadi sultan, jadi jadi apa? Jadi engineer, jadi pensyarah, macam-macam, doktor lah apa semua. Sepandai-pandai manusia lah, engineer lah apa lah, sampailah serendah-rendah kerja. Tapi bila kita mati tuan, apa soalan Allah tanya? Marabuka, tunggu juga. Jadi Allah pun tak beritahu malaikat kalau ustaz masuk akan tanya lain. Yang dulu jawab ustaz, tanya lain. Gua dulu engineer, dah tak tanya pun, tak tanya soal engineer. Marabuka juga. Gua dulu jadi apa? Marabuka je. Tu adilnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kau pandai atau tak pandai, bukanlah hafalan itu yang akan dapat jawapan. Kita dah hafal sebab apa? Soalan yang lucu. Kita dah hafal lama. Tapi bukan hafalan itu yang bakal menjawab untuk kita. Amalan yang kita bawa. Jadi di sepanjang bulan Ramadan ini kita telah melepasi awalahu rahmah, awsatuhu maghfirah, awsatuhu minannar. Jadi tuan-tuan, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah peluang kita nak minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam bulan Ramadan ni, kalau Allah ampunkan habis segala dosa-dosa kita dulu, kita jangan berfikir boleh kan? Jangan kira macam Allah, jangan kira. Jangan kita berfikir dia Allah. Kita buat kerja kita, Allah akan buat kerja Allah. Kita, kalau Nabi kita minta ampun kamu di malam bulan Ramadan ini, minta. Di ketika nak buka puasa pun minta. Nak sujud tu minta. Allahu Akbar. Sujud ke rukuk ke ada asal dalam ibadat, kita mintalah kepada Allah SWT. Minta diampunkan dosa di tuan-tuan muslimin muslimat. Dalam alam ini, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Semua ni semesta alam ni Allah punya. Yang